Masih. Muka surat apa? 52. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, walladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 52. Syarat menyapu dua khuf. Yang pertama, memakai khuf selepas sempurna wudu. Ambil wudu dengan sempurna macam biasa, dari muka sampai kaki. Dah selesai ambil yang semayang tu, semayang lah. Nanti pakai khuf. Pakai khuf dalam keadaan ada wudu. Sama ada dia ambil wudu, pakai khuf, kemudian solat, ataupun dia ambil wudu, dia solat dulu, tak pakai khuf lagi. Lepas selesai semayang, wudu dia belum batal, dia pakai khuf. Boleh pakai khuf sebelum semayang ataupun lepas semayang. Yang penting ketika pakai khuf tu dia ada ayat semayang. Nak pakai waktu bila pun tak apalah, sebelum semayang ke, lepas semayang ke, yang penting ayat semayang dia tak batal, dia pakai. Nanti bila ayat semayang dia batal, khuf memang dia ada di kaki dia dah. Untuk dia nak solat yang berikutnya, dia dah khuf dia ada di kaki, dia ambil wudu. Wudu hak tu tak perlu basuh kaki, ambil ayat sapu atas khuf saja. Sebab waktu dia pakai tadi, dia ada ayat semayang. Lepas ada ayat semayang pakai, lama-lama batal. Bila batal dengan buang ayat kecil ke, ayat besar ke, buang angin ke, sentuh isteri ke, di kaki dia tengok dia ada khuf,
Aku batal dalam keadaan ada khuf ni aku pakai sebelum batal. Jadi untuk dia ambil wuduk, dia tak perlu basuh kaki, dia ambil air sapu atas permukaan khuf pun dah cukup. Tapi muka kena basuh lah, tangan sampai siku kena basuh, kepala kena sapu. Kaki itu saja special untuk kaki, tak perlu buka khuf, tak wajib basuh kaki. Yang kedua, khuf itu suci. Yang ketiga, khuf menutup keseluruhan tempat fardu, yakni kaki, dari hujung jari sampai ke atas buku lali. Mesti panjang itulah khuf sekurang-kurangnya. Kalau tinggi sampai ke setengah betih, lagi bagus. Dia macam stukin biasa, cuma dia diperbuat daripada bahan yang kalis air, getah, kulit, dan dia mesti kemas melekat di kaki, tak longgar, tak tertanggal. Boleh masukkan dalam kasut. Kasut kena besar sikit lah. Saya nak masuk kaki yang ada khuf tu. Ia menghalang air dari meresap ke dalamnya, melainkan di jahitan. Mungkin boleh masuk air lah kalau rendah. Biasanya kalau hujan ataupun kita sapu tu, dia tak serap air, kaki tak rasa basah. Dalam khuf pakai stokin, kulit kaki, stokin, khuf, kasut pakai berlapis-lapis. Yang tak boleh dua lapis khuf. Kalau satu khuf, bawah tu stokin bukan khuf. Yang kelima, mudah berjalan dengan memakainya kerana keperluan orang musafir untuk berulang alik berjalan padanya. Di bawah ada hadis Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dhat afdhu alaihi min faghasala wajhah ghasala wa masa ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني هما طاهرتين. Artinya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Nabi SAW di dalam sebuah perjalanan dan air dari bekas air untuk Nabi berwuduk. Ini namanya khidmat. Nabi membasuh mukanya, membasuh tangan hingga ke siku dan menyikat kepalanya. Nabi wajib, mungkin kerana air sikit. Kemudian kepala untuk menanggalkan dua khuf Nabi sallallahu. Dia ingat Nabi nak basuh kaki, sebelum dia nak tong air, dia buka khuf Nabi. Maka baginda bersabda, biarkan ia di kaki ini, tidak perlu ditanggalkan khuf, kerana sesungguhnya aku telah memakainya dalam keadaan suci. Aku mula pakai semayang yang wajib disapu atas, bawah sunat. Sama ada khuf itu diperbuat dari kulit atau bulu binatang, atau perca kain yang dilapik-lapik tebal, atau dari kayu, atau ia terkoyak dan diikat dengan tali. Dari apa pun tak apa, yang penting kalis air. Bukan stokin biasa tu. Stokin biasa tu tak ada apa, tu benang. Tidak boleh menyapu atas khuf jika seseorang memakai khuf di sebelah. Tak boleh, dia kena pakai sepasang di sebelah kaki sahaja, dan membasuh kaki yang sebelah lagi. Tak boleh, kalau nak basuh, basuh dua-dua. Kalau nak sapu, sapu dua-dua. Atau khufnya terkoyak dan kelihatan kakinya walaupun sedikit, ada lubang, tak boleh. Dia kena tutup keseluruhan kawasan yang perlu kita basuh kaki. Wal jurmuq, jurmuq ialah memakai khuf di atas khuf, dua lapis khuf, double, pakai double.
Ni khuf, ni khuf. Mungkin sejuk sangat kot. Ataupun kaki dia dulu dia beli besar, dia beli khuf besar, tu dia beli pula khuf yang sesuai dengan kaki dia. Jadi dia boleh pakai 2 lapis. Pakai boleh, tapi bila nak semayang, nak sapu hak mana? Hak atas ke hak bawah? Kena sapu hak bawah. Sebab bila 2 lapis, dia bukan lagi khuf. Khuf double tidak dinamakan khuf. Kena londeh buang hak atas, tinggal hak bawah. Hak bawah baru khuf. Hak dekat dengan kaki itulah khuf. Hak atas tu bukan dia. Kerana Nabi sebut khuffain, menyapu atas 2 khuf. 2 ni makna sepasang kiri kanan. Kalau dia pakai bertindan macam tu, tu bukan 2 khuf, tu 4. Dia tak jadi khuffain, dia bagi 4 khifaf. 4 khifaf. Al-mashu ala 4 khifaf, menyapu atas 4 khuf. Ini tak kena lah. Pakai boleh, pakai 10 lebih pun tak apa. Pakai berlapis-lapis tak ada masalah. Tapi nak sapu hak mana? Bukan salah tang pakai, tapi salah bila nak sapu. Macam kita sejuk, kita pakai baju, pakai berapa lapis pun kat tangan ni. Baju yang ketat tu dinamakan long john. Lepas tu kita pakai baju, lepas tu kita pakai berapa lapis pun, tapi nak ambil semayang sintin lah. Basuh kulit tangan sampai ke siku. Pakai 10 lapis. Pakai boleh, tapi kita bicara wuduknya macam mana? Wuduk dia pun buka lah. Kecuali darurat sangat lah, tak ada air suar ke apa-apa, boleh tayamum. Jadi khuf tu yang nak disapu ialah lapisan bawah yang paling dekat dengan kulit. Kecuali lapisan bawah tu berlubang terkoyak. Bawah tu terkoyak, tu yang dia double ke atas. Bila terkoyak, dia bukan lagi bersifat khuf. Khuf kita baca dah tadi sifat-sifat dia. Lapisan bawah terkoyak, koyak rabak bawah. Hak atas tu dia pakai selapis. Hak atas tu lah khuf. Dia boleh sapu atas. Hak bawah tu khuf terkoyak, dia hilang sifat khuf. Dia jadi macam stokinnya. Ataupun dia kali hak elok duduk bawah, hak koyak dia tak atas. Hak atas bukan khuf, hak bawah khuf, sapu bawah. Macam tu. Kalau dua-dua elok, atas bawah elok. Elok ni bukan makna baru, tak koyak lah. Kalau atas bawah tak koyak, sapu hak bawah. Macam mana sapu hak bawah? Buang hak atas, sapu hak bawah, lepas tu pakai balik. Ataupun boleh dia suar tangan dia. Suar tau, suar. Bahasa apa suar tu? Bahasa kita suar tu masukkan. Kalau boleh ditarik khuf atas tu, dia masukkan tangan dia, dia boleh sapu khuf bawah tu. Okey kan? Kena sampai ke bawah. Kaki tak payah basuh, kaki tak sejuk apa. Jadi orang yang kencing manis contohnya, kaki dia luka dan sebagainya, dia boleh beramal dengan khuf. Sekurang-kurangnya sehari semalam, mula tu ambil semayang macam biasa, lepas pakai khuf tahanlah 24 jam. Itu pun dikira daripada mula batal. Kalau dia pakai tak batal-batal lagi, tak kira lagi. Dia pakai apa, batal. Batal pukul 10 pagi sampai 10 pagi esok, dia boleh terus pakai khuf tu. Jadi dalam tu ada sembahyang zuhur, ada asar, maghrib, isyak, subuh, sampai 10 AM esok. Tak payah basuh kaki, duk berlengah basuh kaki kerak-kerak. Itu kalau tak berjalan mana-mana lah. Kalau dia pergi melancong, dia berjalan, boleh pakai sampai 3 hari. Untunglah. Jadi kaki ni tak basah, Allah memudahkan kita. Kaki kita tak basah-basah, duk tersimpan dalam khuf tu. Dia tak kena air setitik pun tak kena. Hak mula-mula tu kena ambil semayang lah. Hak mula sebelum pakai, lepas ada pakai tak payah ambil semayang. Bukan tak payah ambil semayang, tak payah basuh kaki, semayang kena. Ada saya mengajar di masjid Ibadur Rahman tu kat jalan Badawi tu, ada orang salah faham. Dia kata, syok lah ustaz beli tahu mana. Saya nak beli juga. Saya tanya, syok macam mana? Syok lah pakai tu kira duduk sapu, muka tak payah basuh. Kenapa muka tak basuh pula? Dia kata, ustaz kata pakai tu kan shampoo punya pakai. Bila nak sembahyang ambil air sapu tu sembahyang. Kira muka tak payah basuh, tangan tak payah basuh, baju ni kira tak basah lah.
Wuduk kena kaki je, kita cerita kaki je, muka kena basuh lah. Oh dia kata saya silap faham lah tu. Saya ingat muka tak payah basuh, kepala apa semua tak payah duduk sapu ayam apa. Ya sapu kat kaki tu pun, sapu atas tu lah. Dia nak pakai kot ni lah. Dengar saya cerita balik tu tak edih ya. Oh, senang banyak hang sapu kaki saja, sapu khuf saja. Kita duk ambil sembahyang basuh baju ni. Kalau pakai tu tak payah basuh muka lah. Muka kena basuh, tangan sampai siku kena basuh, kepala kena sapu ayam je. Masa telinga pun kalau nak sapu-sapu lah sunat. Kaki tu saja sebab dia tersembunyi, dia terlindung, dia dibalut dengan khuf, tak payah basuh kaki. Jurmuk iaitu memakai khuf di atas khuf, dua lapis khuf. Hukumnya, ini yang saya cerita tadi tu, jika khuf lapisan atas kuat, elok lagi, dan khuf lapisan bawah terkoyak, bawah bukan khuf, maka dia boleh menyapu khuf lapisan atas itu. Jika kedua-dua lapisan kuat atau lapisan bawah sahaja yang kuat, yang atas pula terkoyak, maka tidak boleh menyapu yang di atas. Jika lapisan bawah kuat dan lapisan atas terkoyak, sekiranya basahan dari atas dapat sampai ke bawah, maka ia sudah memadai. Dia sapu atas terkoyak tu, tapi ayam tu meleleh masuk ke lapisan bawah. Sah, sama ada dia berniat menyapu kedua-dua lapisan atau berniat menyapu lapisan bawah sahaja, atau tidak berniat menyapu lapisan yang mana satu. Ini dipanggil itlaq. Tak niat apa, dia sapu je, ayam meleleh ke lapisan bawah yang elok. Tetapi jika tujuannya hanya untuk menyapu lapisan atas sahaja, maka sapuannya itu tidak sah. Ini bergantung pada niat dia lah. Innamal a'malu binniyat. Sunat menyapu bahagian atas khuf. Atas tu memang wajib lah. Yang kata sunat ni sapu atas sekali dengan bawah, sekali dengan tepi. Atas, bawah, tepi. Itu sekaligus. Ini sunat. Atas wajib, bawah dengan tepi sunat. Di bawah dan tepinya dengan cara menggaris dengan hujung-hujung jari tanpa perlu meratakan air. Sekali kita ceritalah kaifiat dia macam mana. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala wadda'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk famasaha a'la khuffayhi wa asfal falahuma, rawahu at-Tirmidzi. Artinya daripada Al-Mughirah, dia lalu cerita kerap pasal Nabi kerap bawa dia berjalan. Nabi bawa dia jalan sebab Nabi suka dia mudah minta tolong. Kadang tak minta pun dia tolong, dia khidmat. Jadi untunglah dia ni, Mughirah ni, sahabat yang selalu Nabi ajak, jom pergi mana-mana lah. Musafir, rihlah, jalan. Sama ada peperangan ataupun nuzhah, jalan makan angin. Nabi pun makan angin. Arab panggil nuzhah, jalan makan angin. Ziarah orang ke, pergi mana ke, gitu. Nabi pernah makan angin bawa budak-budak kecil-kecil ni. Ajak hak muda-muda naik kuda, bawa budak-budak rihlah macam kita lah. Rihlah sambil belajar dalam perjalanan. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku menuang air wuduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Baginda menyapu ke atas dua khufnya dan juga di bawahnya, atas bawah Nabi satu. Sunat mengibas khuf sebelum memakainya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas khuffayhi hatta yanfadhahuma, rawahu at-Tabrani fil Kabir. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak akan memakai khuf sehingga dikibas-kibas terlebih dahulu khufnya, dikibas-kibas khufnya terlebih dahulu sebelum memakainya. Ini Nabi sayang mukminina raufur rahim.
ribah dululah, takut ada lipan bara, takut ada katak puru. Itu tanda orang tu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Pakai dulu lah, betul dulu dalam kasut tu, takut ada apa-apa bahaya. Penyayang Nabi lah. Berkali-kali sudah sapu sekali ya. Sapu khuf. Ni kata ni kaki dia, ni kira khuf, balut kaki. Sudah kaki kanan juga. Yang 3 kali tu basuh kaki, takkan basuh kaki. Kita sapu khuf yang berada di atas kaki. Orang tayamum, debu tu bukan basuh debu, menyapu debu ke muka, menyapu debu ke tangan sampai ke siku. Sekali je. Ya. Tepuk ni. Pasal debu tu sapu. Yang mana kata sapu tu semua sekali. Tu yang Imam Abu Hanifah kata, ambil wuduk ayak semayang tu kepala apa kepala? Basuh kepala ke sapu kepala? Basuh kepala. Kepala ni dah nama sekali memadai. Kalau banyak basuh pun dalam mazhab Syafi'i 3 kali kan, mazhab Hanafi sekali sahaja. Li takhfifil ma, untuk mengurangkan, meringankan air. Kuantiti air tu sikit yang ada satu. Kita ada celup sekali, ambil gaya air 2 kali, ambil gaya air 3 kali, lencun kepala. Imam Abu Hanifah kata lah. Imam Syafi'i dia guna dalil umum, Nabi suka 3-3. At-tathlith fi kulli syai', benda baik Nabi suka buat 3-3. Bismillahirrahmanirrahim pun baik kita baca 3 kali. Doa lepas wuduk pun 3 kali. Umur 3 kali. Imam Syafi'i dia ambil kesimpulan Nabi suka buat benda 3 kali. Kadang-kadang mengajar pun, kalau nak tarik perhatian, Nabi ulang perkataan 3 kali. Kalau ada info baru lah, ulang. Saya ada orang dengar sekali boleh tangkap lah. Orang tak apa nak dengar, tak apa nak faham, Nabi ulang sampai 3 kali. Doa pun kalau Nabi sungguh-sungguh, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Secara umumnya Nabi suka 3, bertiga-tiga dalam membasuh, menyapu, dalam zikir, dalam doa. Nabi suka 3. Yang Abu Hanifah dia ambil makna sapu tu. Jadi bila kita mengaji itu bukan nak cari gaduh. Orang panggil taufiq. Kalau nak ambil jalan tengah ke mana? Jalan tengah. Ambil air. Kita sapu 3 kali, tapi kita duduk 3 kali. Ambil air sekali saja, supaya air tu tak basah, supaya kepiah kita tak basah. Kita ambil air sekali, tapi kita buat 3 kali. Itu dipanggil at-tawfiq bainal dalilain, menggabungkan 2 dalil. Juga 3 kali. Dalam masa yang sama, sapu tu tak payah guna airnya. Jadi celup tangan, kita sapu ke belakang, sapu lagi ke belakang, sapu lagi ke belakang. Air hak tu lah. Cuma tangan kita bergerak 3 kali. Ini afdal. Orang mengaji fiqh perbandingan, dia nak cari punya tu kan cari balah. Bukan nak kata mazhab Syafi'i tak betul. Bukan macam tu. Di luar negara ada satu subjek nama fiqhul muqarran. Fiqhul muqarran ataupun muqaranah bainal mazahib, perbandingan mazhab supaya harmoni. Jadi saya ambil wuduk, celup dalam kolah, saya tak macam Nabi buat, cara dia macam ni Nabi buat. Sapu ke belakang, sapu ke belakang,
sapu ke belakang. 3 kali lah saya sapu. Tapi ayah ambil sekali ya. Menggabungkan antara kedua-dua hujah yang sangat kuat. Faham tak? Macam tu lah. Tu cara mengaji. Atas guru lah. Guru jenis pandai. Dia cucuk lah. Dia nak gaduh lah. Gitu. Tak tercapai lah matlamat pengajian fiqh. Sebab semua main daripada Nabi. Sahabat ni nampak Nabi sapu sekali. Yang sekali ambil ayam. Sahabat ni nampak Nabi suka 3 kali. Baik. 3 kali kumuk bukan basuh. Kumuk ni bukan basuh, dia bukan sapu. Tapi 3 kali Nabi buat. Masuk 3 kali, buang ayam daripada lubang hidung 3 kali. Temeh yang penting kita buat sekali, kau berapa kali kan dia buat. Baik. Dalam mazhab Hanafi, telinga ni pun disapu sekali macam ni. Ni pun sapu macam ni. Telinga, sapu kepala. Dia turun ni, dia sapu telinga siap-siap. Dia sapu kepala ni kan. Turun sini, sapu telinga. Sebab berdekatan. Telinga bukan jauh mana, duduk tentu jugalah. Duduk kat kepala tu lah. Sekaligus dengan kepala. Mazhab Syafi'i, kepala asing, telinga asing. Telinga ayam baru lah. Kita ambil ayam, kita sapu kepala. Kita ambil ayam lain pula, sapu telinga. Tak apa lah. Khilaf. Masing-masing melihat Nabi, perbuatan Nabi dan dalil-dalil itu sampai. Macam kita tulis 6 terkalih lah. Ada orang nampak 9. Ada orang kali kot ni dia nampak 6. Dia duduk kot ni dia nampak 9. Kita duduk kot ni nampak macam 6. Ikhtilaf wajhatin nazar. Beza sudut pandang. Gitulah. Baik. Khilaf ini rahmat. Nabi kata khilaf itu rahmat. Bukan khilaf tu gaduh. Khilaf membawa rahmat. Kaifiatnya, letakkan tangan kiri di bawah tumit. Ni dia cara. Kalau ni depan ni, kaki, jari kaki, ni belakang ni tumit. Tangan kiri tak bawah tumit. Macam ni. Ni jari duduk depan. Dan tangan kanan di atas jari-jari. Tangan kanan kita bagi basah sikit. Tangan kanan kanan, tangan kiri dari bawah tumit tolak ke depan. Dari tumit tolak ke depan. Mula kanan Nabi buat kanan. Jadi tangan tarik ke betih dari jari itu, tarik ke betih ni kanan, tangan kiri pula dari bawah tumit tolak ke depan. Jadi kenalah bawah tepi sekali ya, tepi sekali tolak tu, lepas tepi sekali ya. Macam tu. Tak bawa khuf lagi. Ada, bukan tak ada. Ada, tak ada nak cari. Isteri saya bulan beg siap dah. Nak pergi umrah ni dah 3 hari. Sejuk lah di Madinah. Bawa orang pergi umrah, kita free je. Saya berjalan semua free. Cari orang saya free. Tu jalan merata free. Pergi umrah 12 bulan 2, balik 24 bulan 2. 24 Februari balik, 1 Mac terbang pergi Imam Bukhari pula, Uzbekistan. 1 Mac sampai 9 Mac. Siapa ada kenduri minta maaf lah, boleh panggil ya, tapi tak pergi ya. 1 Mac balik 9 Mac Uzbekistan. Sana sejuk, ada salji apa semua. Ziarah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di sana memang saya pakai khuf lah. Kalau di Madinah ni tengok cuaca, kalau tak sejuk sangat tak pakai. Kalau di Uzbek tu memang pakai. Kalau tak pakai dia sejuk, dia nak terkencing kerap. Jadi kalau kita pakai khuf, kita tutup telinga dua ni, kaki dengan telinga ni, kalau kita jaga, insya-Allah tak sakit urat apa semua lah. Itu dah cara dia. Khuf kot sini. Ikut khuf tu dia ada zip, dia boleh kemah terlekat di kaki.
Masuk masjid pun dengan khuf lah, semayang pun sekali dengan khuf. 3 hari 3 malam. Kecuali kalau perlu mandi wajib, kena buka khuf lah. Khuf hanya untuk wuduk saja. Mandi wajib kena rata air seluruh badan. Kaifiatnya, letakkan tangan kiri di bawah tumit, macam tadi, dan tangan kanan di atas jari-jari kaki. Kemudian tangan kanan ditarik dari hadapan jari-jari kaki ke arah betis, sementara tangan kiri pula digerakkan dari bawah tumit ke arah jari-jari. Tangan kiri bawah tumit, tolak ke depan. Jika dia menyapu sedikit sahaja di atas khuf itu, iaitu bahagian yang bertentangan dengan kawasan fardu dari jari ke buku lali, dari jari ke buku lali, maka itu sudah memadai. Dia sapu atas sikit tak apa, dia tak ikut kaifiat tadi, dia sapu ikut suka dia sikit lah, fah dah. Macam kepala kita sapu sikit pun sah, tapi kaifiat yang terbaik ialah kita temukan jari hantu dengan jari hantu kita ni, kita tolak ke belakang. Tolak ke belakang. Kalau rambut pendek, tolak ke belakang, tarik balik ke depan. Itu bagi orang yang rambut pendek, depan belakang, supaya tu boleh bergerak ke belakang, boleh bergerak ke depan. Bagi orang yang rambut panjang, dia tolak ke belakang saja. Tolak ke belakang, tolak ke belakang. Tak sunat tarik ke depan. Sapu sikit sahaja, tapi afdalnya kita buat seperti kaifiat yang dia ajak tadi, supaya rata. Tetapi tidak sah jika dia menyapu di bawah khuf saja. Sapu bawah saja tak sah. Dia pakai logik akal dia kata atas yang bawah baik aku sapu bawah. Bawah kotor lu berjalan sana, kena debu jalan sana sini. Bawah tu lebih patut disapu, dia sapu bawah, atas tak sapu. Ada kalanya dalam bab agama tak boleh fikir dengan logik akal. Kena amrun ta'abbudi, kepatuhan seorang hamba kepada syariat Tuhan. Kita kena akur dan patuh. Arab panggil amrun ta'abbudi. Ada benda luar dari akal, ada benda ma'qulul makna, boleh difikir. Kenapa tu? Kenapa puasa nak sihat? Kenapa haram apa? Puasa akal. Ada benda kita tahu illah, ma'qulul makna, kita tahu bersesuaian dengan rahmat jelah. Terbaik termasuk taknya sah. Apa? Maka itu sudah memadai. Tetapi tidak sah jika dia menyapu di bawah khuf sahaja, atau di bawah tumit, atau di tepi khuf, atau bahagian dalam khuf dia. Masuk tangan dia pergi sapu dalam khuf dah. Yang menyentuh kulit kaki, pergi sapu kulit kaki buat apa? Kulit kaki tak perlu sapu. Sapu atas permukaan khuf. Di bawah, pasal apa tak sah? Kerana menyalahi sunnah. Yang ni pasal apa tak sunat 3 kali, sapu khuf sekali sudah cukup. Yang pertama alasan dia kerana menyalahi sunnah, dan yang kedua dapat merosakkan khuf itu. Sapu khuf hanya sekali. Kalau banyak kali, berbeza dengan ajaran Nabi. Nabi tak buat macam tu, dan boleh rosak khuf. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, rawahu Abu Dawud." Artinya, daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama boleh diukur dengan logik akal sahaja, semua nak fikirnya akal, sudah tentu menyapu bawah khuf lebih patut dari menyapu di atasnya. Kalau ikut pakai kita lah. Kalau jenis nak petikai, dia fikir dengan akal, dia nak petikai macam tu lah. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas 2 khufnya. Jadi ikut je lah, amrun ta'abbudi. Macam kita lah,
Kita ada yang semayang keluar angin, dari punggung keluar angin. Pasal apa? Basuh muka, awak tak basuh lubang hak keluar tu. Makruh basuh, ambil air basuh, hujur basuh, makruh. Kalau keluar angin saja jangan basuh. Basuh rupanya di keluar anginnya, angin dia hilang. Pasal apa yang basuh muka? Pasal apa kumur yang buat masalah kan? Ambil air satu-satu kan. Tu pun kita fikir tak lepas, ikut je lah. Dan Nabi cakap ikut. Kata guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, macam kita duduk atas penerbangan, atas muka awan tu, kita tekan skrin, tengok berapa ketinggian. Dia beritahu berapa ketinggian dari paras laut, daripada bahaya laut tu sampai ke terbang kita. Tali dia diukur dulu, terjun lah, terjun ukur boleh lah. Berapa jangka masa nak sampai, kita melalui apa India ke, kita mesti semua orang percaya dengan teknologi itu, semua percaya. Tak betul hang tahu ini aku nak siap tali tip itu semua terima ya. Pasal apa? Pasal kita jahil. Teknologi ni orang cerdik buat. Betul kot, tak ada kod kan. 100% mesti percaya punya. Kan? Setengah penerbangan ditunjuk arah kiblat, Kaabah seketui tu kat mana, semua pakai percaya. Percaya apa? Mai Allah dan Rasul Nabi tikai. Cara Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Dia kata gitu. Dia buat contoh orang duduk dalam pesawat. Ada macam-macam maklumat. Ketinggian dia, lah ni duduk tengah lintas tahu mana. Betul ke? Itu yang terjun tengok, duduk tengah. Tengah terbang ni dia buat gambar kapal terbang kan, melintasi lautan apa ke. Semua percaya. Tanya lah satu penerbangan tu, semua percaya. Macam sahih lah benda tu kan. Sahih. Padahal benda tu hanya anggaran saja. Dengan teknologi boleh dianggarkan. Baik, kita sambung ke soal 56. Babu asbabil hadas, bab sebab-sebab hadas kecil. Hadas ni dia ada 3. Kata Sultan Ulama, orang gelap dia Raja Ulama, namanya Izzuddin Abdus Salam, Raja Ulama. Pasal dia berani menentang raja, maka dia jadi Raja Ulama, Sultanul Ulama. Izzuddin ni orang Mesir. Dia pernah jual raja. Macam tu. Dia pernah jual raja. Pasal raja di Mesir ni pernah di kalangan hamba abdi, Mamalik, dinasti Mamalik. Kan dalam sejarah Mamalik ni yang dimiliki. Mereka ni hamba abdi. Bila besar dilatih ketenteraan, mereka jadi hero, jadi jago lah, kuat. Lama-lama dapat jawatan ketua tentera, pegang jawatan penting. Khalifah pula lembek lagi boleh kan mereka memimpin Mesir. Baguslah. Mamalik ni banyak dia buat benda-benda yang baiklah di Mesir satu masa dulu. Tapi mereka jangan lupa status mereka ialah hamba abdi. Hamba abdi ni tak boleh pegang jawatan, tak boleh pegang harta. Jadi sampai satu ketika seorang raja ni dia kata nak jadi raja boleh, kena jual dulu, ada orang beli, merdeka, baru boleh berstatus raja. Itu berlaku dalam Daulah Al-Mamalik, kerajaan hamba. Rupanya pandai pentadbiran, pandai ketenteraan. Itu sejarah di Mesir. Jadi raja pun Allah isu undang-undang lah, isu undang-undang.
Kan dia nak berjatuh raja tu, tapi raja ni memang berstatus masih hamba. Ini mana nak jadi raja? Jadi dia dengan kekuatan ilmu, dengan keberanian dia, ulama lain tak berani congkeh hebat tu, raja, kacau raja kan, nak sentuh raja, dia berani. Raja kena jual ikut pekan Kairo. Tapi atok ada orang beli lah, beli mereka balik lah, ditabur jadi raja yang sah. Jadi siapa yang berani, dia itulah raja, dipanggil Sultanul Ulama, Izzuddin Abdus Salam. Panjanglah kisah tu, boleh bacalah dalam buku-buku. Dia kata hadas ada 3. Kalau kita mengaji fardu ain kafar ni, hadas 2, ada kecil besar, ada kecil besar. Dia kata ada celah lagi. Celah tu hadas sederhana, melihat kepada pantang larang. Hadas kecil, pantang dia sikit. Hadas sederhana, pantang dia banyak sikit. Hadas besar, pantang dia sangat banyak. Hadas sederhana ni ialah haid dan nifas. Afwan, minta maaf. Sederhana tu ialah junub. Haid nifas ada besar. Junub ni boleh jadi dia tidur, dia keluar mani, mimpi, ataupun dia setubuh, junub. Persetubuhan sama ada keluar mani tak keluar mani dipanggil junub, ataupun keluar mani itu pun dipanggil junub. Junub ni hadas sederhana, sebab dalam keadaan junub boleh bersetubuh, boleh ulang persetubuhan. Tapi kalau haid nifas haram bersetubuh. Junub boleh puasa. Nabi pernah bangkit tidur terlambat, azan subuh dah, Nabi mandi junub lepas subuh. Maknanya Nabi memulakan puasa dalam keadaan junub. Mandi Nabi tu lepas azan. Nabi mandi lambat, sebelum mandi masih berjunub. Junub tidak membatalkan puasa. Orang tidur tengah hari Ramadan, kalau mimpi keluar mani, batal puasa tak batal. Tapi kalau tengah hari keluar darah haid, batal. Maka ada beza antara junub dengan haid. Junub dia tempoh dia tak lama, haid dia kena tunggu sampai berhenti darah. Junub mimpi-mimpi keluar mani, terus pergi mandi wajib, settle, bersih je balik kan. Jadi hukum sama lah, haid nifas kena mandi wajib, junub kena mandi wajib, tapi tempoh dia tak sama. Tak je. Haid beberapa hari, ikut orang lah. Ada 7, ada 6, ada 15. Paling sat pun haid 24 jam lah. Junub tak sampai 24 jam, sat je. Kalau dia berjunub malam tu, esok pagi dia nak sembahyang subuh, mandi ya. Kalau dia bersahur dan tak mandi lagi pun tak apa, azan subuh macam Nabi lah. Nabi puasa diteruskan. Di sudut masuk masjid tak boleh lah. Wala junuban illa abiri sabil. Orang junub tak boleh masuk masjid. Haid nifas pun tak boleh, sama lah. Tapi junub boleh setubuh. Jadi mimpi keluar mani, betul dia setubuh isteri dia, boleh. Orang yang bersetubuh tak perlu mandi wajib, nak setubuh lagi setubuh lah. Tapi kalau haid nifas dilarang setubuh. Banyak beza dia tu ada. Maka junub itu dipanggil hadas mutawassit, hadas pertengahan. Kalau haid nifas dipanggil hadas akbar, hadas besar. Begitu. Melihat kepada pantang larang dia. Kita berhenti takat ni dululah. Tadi saya minta izin edarkan borang tu, tentang boleh buat balik lah borang tu untuk sumbangan pada bulan Ramadan, khususnya untuk menyiapkan masjid kita. Masjid ni yang belum siap ni adalah pendawaian elektrik, dah tanda, ada poin-poin, belum pasang lagi kipas, lampu, aircon, juga pemasangan kita sekarang ni akan dana ya di tepi masjid tersebut, masjid Ghairul Jami', masjid tak buat Jumaat. Jadi dialu-alukanlah sumbangan seikhlas hati. Nak masuk dalam akaun pun boleh, nak bagi cash pun boleh. Terpulang dan tolong sebar-sebarkan, tangkap gambar, hantar dekat kawan-kawan. Flyers boleh disebar-sebarkan. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Dulu kita baca hadis tentang hukum fiqh kan, sebelum kita di
depan tu lah gambar Samarkand. Saya letak gambar tu, ada kubah itu, di bawah tu maqam Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada gambar di kitab ini. Itu saya tulis kitab tu, saya susun tu pasal saya dalam kembara ni lah. Setiap kali kembara kita baca kitab atas bah. Sini baca betul-betul, sana seminggu habis. Pengajian kilat baca macam tu lah, faham tak faham dia pergi ya. Kadang ni pelena atas bah saya cakap sorang-sorang, tapi habisnya lah. Dalam 9 hari akan habis satu kitab. Ni nak pi ni pun duk, kalau buat kitab baru. Jadi bukan pi saja, pi tu ada hasil saya. Kalau ni pun duk tanya, ustaz nak bawa kitab apa? Ustaz bawa jadi kita yang dah ada tu dia duk ikut kerak. Kalau bawa kitab hadis besar ngaji dah tak syok lah, kena buat kitab baru lah. Akan menziarahi Imam Al-Bukhari. Di sana ada Imam Maturidi, pengarang sifat 20. Ni pun bukan orang Arab, ni pun ajam macam kita. Ni pun Uzbekistan, dulu dalam daerah Khurasan. Dulu di bawah pemerintahan Parsi. Itu daerah yang berkat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni pun orang Uzbek ni campur-campur, ada yang macam Cina, macam Mongolia, macam tu, bersebelahan dengan apa ni, Mongol, Tantan banyak tu, Kazakhstan, sempadan dengan Afghanistan. Jadi melahirkan ramai ulama-ulama hadis pada satu masa dahulu. Imam Bukhari, Imam Muslim, anak murid dia orang Iran, Naisabur. Dia orang Bukhara. Sana nasi Bukhari hak asli dia. Nasi hak masak tu nama Bukhari. Kalau Pakistan nasi Bukhari asli. Makan tu isteri saya kata kena jaga-jaga. Sana dia makan kambing hari-hari. Pagi, tengah hari, malam lauk dia kambing kan, murah. Kena bawa pergi sihat lah. Orang pergi sihat. Makan kambing murah pula, dia bagi tulang rusuk tu sampai seorang 5 benda murah. Kita sini dulu mahal, bagi seketui tu. Tempat dia pun cantik, macam Turki lah, dan dia macam Iran, dia batu-batu banyak ukiran. Tarikat Naqsyabandi pun berasal dari sana. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, orang sana, orang Samarkand. Naqsh tu maknanya ukir. Naqsh Arab, band tu bahasa Uzbek, dalam. Macam orang nyanyi band tu underground lah, maksudnya dalam, ukir dalam. Naqshbandi, naqsh ukir, bandi dalam. Pasal Imam Naqsyabandi ni dia suka mengukir macam orang-orang sekarang, orang Uzbek mana suka ukir. Sambil dia buat ukiran tu, hatinya ukir. Zikrul khaf dan zikr. Tapi sekarang ni Naqsyabandi pun ganas juga punya zikir dia apa. Dan dulu sambil buat kerja, zikir orang tak dengar, zikir dalam. Cantik lah negara Uzbek ni, negara yang cantik. Pelancong tak ramai. Kalau kita pergi ziarah tu makin dekat lah, tak teruk sangat jalan kaki. Orang belum mengenali tempat ni, tempat ziarah, keindahan dia. Tapi ni pun tak pakai tudung, ni pun kena balik haji. Tanya siapa tak pakai tudung, tak pergi haji lagi. Oh, macam orang kita dulu juga aku nak kena pergi haji tu. Pikiran ni masih dijajah lah. Balik umrah ke pakai tudung lah, pergi haji ke tak pergi haji, pakai apa kata tak kena. Wallahu a'lam bissawab. Penuh lah, bukan saya cerita ni saya enam ribu lima
all in lah, semua sekali. Ada orang buat package mahal lagi, tapi kan tiket belum awal murah lah. Ustaz Zahazan pun dah bawa, Datuk Dr. Zahazan Muhammad dah bawa travel dia sampai berapa, insya-Allah tu hari nanti kita pergi. Grup saya Zai Bandar Perda tu bawai goreng, Wan Zai bawa goreng dekat Masjid Batu dengan Bandar Perda, dua kedai makan. Dia tu saya lah, yang Ustaz Syahul bawa geng mamak ni, Wan Zai nama dia. Lepas tu dia pingin bini dia, kali ni dia bawa anak dia 6 orang, 8 lah, cepuk lah. Kempen anak dia. Jadi Uzbek ni satu negara yang indah, cantik. Dia ukiran, dia tak ada kosong. Plaster shilling ni semua kau ukir. Kita plaster shilling biasa gitu je, ada bunga-bunga. Gitu. Dinding dia semua ada bunga dia. Cik seni. Masya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai